Nanti cuba cakap dengan kawan you, kalau dia boleh masuk, try masuk je lah. Okay. Alright. Tapi in case saya dah record lah Izzah Hanani kenapa nak keluar? Yelah, apa nak kata, nak keluar. Okay, kita dah boleh start lah. Kita dah 10-3 minit. Alright, kuasa 3 dan punca kuasa 3 ni tak jauh beza dengan kuasa 2 dan punca kuasa 2 yang kita belajar sebelum ni. Okay, kuasa 2 yang kita belajar sebelum ni macam mana kelas? Apakah kuasa 2? Kuasa 2 adalah, sorry ni tadi ayat saya conteng-conteng ni. Conteng-conteng. Okay, ini adalah kuasa 3. Okay, kita ulang balik kuasa 2. Kuasa 2 hari tu kita belajar kuasa 2 adalah apa dia? Ingat lagi tak? Katalah kita nak 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah 4 darab diri dia lagi sekali, iaitu 4. So 4 darab 4, 2 kali sahaja. So 4 darab 4, 16. Okay, ini adalah kuasa 2. Kuasa 3, nama pun 3, so kita darab 3 kali. Ataupun dia didarab sebanyak 3 kali. Katalah dekat sini ada 6 kan, okay, katalah saya nak buat 5. 5 kuasa 3 adalah sama dengan 5 darab 5 darab 5. So dapat soalan macam ni, you just tekan you punya calculator sajalah. Okay, saya tak nak bagi calculator ni lah sebab calculator ni, sebab you all dah boleh guna calculator saintifik So saya nak tunjuk kat you all. Okay, ini calculator you. Okay, 5 kuasa 3. Mana kuasa 3? You nampak kat sini ada X kuasa 2. Ini adalah kuasa 2. Kuasa 3 kalau you tengok kecil je kat atas ni. Right. So macam mana dapatkan dia? You tekan shift. You tekan dekat kuasa 2, you akan dapat kuasa 3. Means kita nak ambil yang kuasa 3 ni. Alright, so 5 kuasa 3, terus tekan kalkulator 125. Okay. So 1, 2, 5. Dah siap. Itu je. Okay. Kalau katalah soalan tu tak suruh guna kalkulator, tapi you pandai-pandai lah. Dia walaupun dia kata tak guna kalkulator, tapi you gunakanlah kalkulator. Senang cerita, bila dia nak you tulis tanpa menggunakan kalkulator, means dia nak you tulis jalan kerja. Sebenarnya dia nak you tulis ni je sebenarnya, jalan kerja. Yang ni jawapan ni dia tak tahu pun kalau you guna kalkulator, right? So kalau dia tak tahu you guna kalkulator atau tak, you tekan je lah kalkulator. Alright, tekan je kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay, sama macam ni lah, negatif. Ingat, nombor negatif saya selalu ingatkan, kalau nombor tu negatif, kita kena letak dalam kurungan. Katalah saya ada negatif 2 kuasa 3. Apa dia? Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Sama dengan, okay, yang ni cara dia pun sama macam yang saya buat tadi. Okay, macam yang saya kata, apa yang kita tulis, itu yang kita tekan. Kat sini apa? Kurungan negatif 2 tutup kurungan kuasa 3. Kuasa 3. So cara dia sama sahaja macam apa yang kita tulis. Nampak? Kurungan negatif 2 tutup kurungan kuasa 3. Ingat balik kuasa 3, shift tekan kat kuasa 2 ni. Nanti awak akan dapat kuasa 3. Kalau you tekan dia je kuasa 2, dia terus jadi kuasa 2. Dah salah. Okay, saya nak kuasa 3, shift kuasa 2. Awak akan dapat kuasa 3. Right? So you tekan juga sama dengan, you akan dapat jawapan yang betul. Okay, ingat apa yang kita tulis, itu yang kita tekan. Okay, so jawapannya negatif 8. Okay, so nak senang cerita, nombor, kalau nombor tu negatif, kita kuasa 3, dia mesti akan dapat nombor negatif. Kalau dia dapat nombor positif, salah. Okay, kalau kuasa 2 pula, kalau kuasa 2, katalah kuasa negatif 2, kuasa 2. Apa nombor kuasa 2, negatif, dia akan dapat jawapan dia positif. Okay, apa-apa nombor pun kalau awak kuasa 2, mesti dia akan dapat nombor positif. Dia tak akan dapat nombor negatif. Sebab negatif, darab negatif, kita dapat positif. Ingat balik yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ini yang kuasa 2. Alright, so sama jugalah dengan nombor perpuluhan, dengan nombor perpuluhan positif, perpuluhan negatif. So kuasa 3 adalah nombor tersebut darab lagi sekali, darab lagi sekali. So nombor tu mesti ada 3 kali. Berulang sebanyak 3 kali. Kuasa 3 bermaksud nombor didarab 3 kali.
Nombor pecahan sama sahaja. So kalau 1/3, 1/3 darab 1/3 darab 1/3. So kalau kita darab pecahan, ingat atas darab atas, bawah darab bawah. So 1 darab 1 darab 1 dapat 1. 3 darab 3 darab 3 dapat 27. So jawapan dia 1/27. Okey. Nombor negatif pula. Macam mana? Nombor negatif pecahan. Sama je jalan kerja dia. Negatif 1/7, tolong letak dalam kurungan. Darab negatif 1/7, darab negatif 1/7. So, bila operasi darab pecahan, atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, now kat sini ada negatif. So, negatif sama ada awak letak yang atas atau yang bawah. Biasanya kita letak atas lah yang negatif. So, negatif 1 darab negatif 1, darab negatif 1 dapat negatif 1. 7 darab 7 darab 7 dapat 3/43. So, jawapan dia mesti akan dapat negatif. So dia punya pecahan 1/343. Okey, boleh ikut setakat ni? Boleh ikut kelas? Boleh Boleh. Okey. Thank you yang respon. Okey. Okey, ni dalam buku teks awak lah. Saya suka kalau tengok dalam nota terus, kita direct lah terus. Okey, yang ni dia terangkan apa itu kuasa 3. Okey. Next, kuasa 3 sempurna. Ingat lagi tak kuasa 2 sempurna yang kita buat sebelum ni? Kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 4 kuasa 2, 16. 10 kuasa 2, 100. Ini semua kuasa 2 sempurna. Now, kuasa 3 sempurna. Sama jalan kerja macam yang ni, tinggalnya apa? Kita kuasa 3 kan dia. Okey, kalau ni kuasa 2, saya tak nak kat sini. So kita dah tahu kuasa 2 sempurna darab 2 kali sahaja. Kuasa 3 sempurna sama lebih kurang jalan kerja dia. 1 kuasa 3 adalah 1 darab 1 darab 1 sama dengan 1. 2 kuasa 3. 2 darab 2 darab 2. Berapa kelas? 2 darab, good, 8. 3 darab 3 darab 3. 27. Good, 27. 4 kuasa 3. Berapa? 64. Good, 64. 5 kuasa 3. Dalam kalkulator terus ya 5 kuasa 3 terus. 125. Good, 125. 6 kuasa 3. 216. 216, good. 7 kuasa 3. 343. 343, 8 kuasa 3. 512. 512, good. Okey, kita stop situ. Yang lain-lain nanti awak boleh tekan kalkulator je lah. So, nombor-nombor ni semua, inilah yang kita katakan kuasa 3 sempurna. Maksudnya bila kita bahagi dengan nombor-nombor perdana, kita akan dapat nombor macam ni. 8 darab 8 darab 8, 6 darab 6 darab 6, 4 darab 4 darab 4. Okey, kan kita tengok dalam buku teks awak lah. Dalam buku galus kan kita buat. Okey, apakah nombor kuasa 3 sempurna atau kuasa 2 sempurna. Okey, kat sini dia bagi contoh lah 28. Adakah 28 kuasa 2 sempurna? Macam mana nak buat? Okey, dia bahagi. 28 kita tahu 7 darab 4. Okey, 7 ni dah tak boleh buat apalah. Okey, 4 kita boleh bahagi lagi. 2 darab 2. So, kita ada 7 darab 2 darab 2. So, 7, 2, 2. Tak sama. Bila tak sama, kita katakan 28 bukan kuasa 3 sempurna. Okey, faktor perdana tidak dapat dikumpulkan kepada 3 kumpulan yang sama. So, kita kena kumpulkan kepada 3 kumpulan yang sama. Macam ni pun, dia tengok 40. Okey, 40 macam yang kita buat sebelum ni, kita bahagikan. 40 adalah 4 darab 10. Okey, daripada 4 ni 2 darab 2. Daripada 10, 2 darab 5. So, kita nak bahagikan ataupun kita nak faktorkan ataupun kita nak kumpulkan. 2 darab 2 darab 2 darab 5. Okey, boleh tak kita kumpulkan? Tak boleh. Okey, tak boleh nak kumpulkan kepada
tiga kumpulan yang sama. Apa maksud tiga kumpulan yang sama? Inilah 2 darab 2 darab 2, 7 darab 7 darab 7. Kat sini tak ada, tak boleh. Okay, cuba 216. Boleh tak 216? Okay, try. Bahagi. Okay, 216 bahagi 6 dapat 36. Daripada 6, kita tahu 2 darab 3. Daripada 36, 4 darab 9. Daripada 4, 2 darab 2. Daripada 9, 3 darab 3. Okay, kita cuba kumpulkan. Kita ada 2 darab 3 darab 2 darab 3 darab 2 darab 3. See? So, you nampak ada 3 kumpulan yang sama iaitu 2 darab 3, 2 darab 3, 2 darab 3. Iaitu 6 darab 6 darab 6. Kita dapat 216. So, kita katakan 216 adalah kuasa 3 sempurna. Okay, itu cara untuk awak kenal pasti nombor itu adalah nombor kuasa 3 sempurna ataupun tidak. Okay, jom kita tengok awak punya buku Galus. Okay, turn to page 23. Okay, Galus. Muka surat 23. Okay, kita tengok bahagian A. Dia tanya situ. Sama ada nombor berikut adalah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Okay, 27. Okay, try buat 27. 27 ada tak? Ada. Kita tahu siap-siap ada. Tapi kita nak buktikan. Kita nak tentukan bahawa 27 ni adalah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Sekejap Ada yang chat ke? Okay. Oh, Izahanani. Ada lagi yang dalam ni. Okay, good. Sekejap je sampai pukul 11 sahaja kelas kita. Lepas pukul 11 nanti awak keluar lah dengan mak awak. Okay, boleh? Alright. Okay, 27 kita tahu 3 darab 9 adalah 27. Okay, 3 dah tak boleh buat apa-apa. 9 kita boleh darab 3 darab 3, 9. So, kita tahu 3, 3. So, 27 adalah 3 darab 3 darab 3. So, adakah dia kuasa 3 sempurna? Dia tekan? Ya. Macam tu. Boleh? Okay. Dan 512. 512 macam tadilah. Okay. Nombor, ini yang saya buat soalan nombor 1. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2 senang. Kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3 ke nombor 4? Nombor 3 lah, besar sikit kan. Okay. 196. Adakah dia kuasa 3 sempurna? Cara dia buat macam tadilah. Okey, kat sini kena guna kalkulator lah. Saya pun tak mahir sangat nak bahagi-bahagi ni. Okey, nak bahagi dengan siapa ni? 196. 196. Try divide by 3. Boleh. Try divide by 2. Okey, bahagi dengan 2 dulu. Kita dapat 98. Okey, 98 nak bahagi dengan berapa? 2. Okay, try bahagi 2 lagi. Kita dapat 2 dan 49. Okay, 49 kita try bahagi 7. Okay, kita dapat 7 dan 7. Okay. So, nampak tak kat sini? Awak dah nampak pattern. Maksudnya, time awak bahagi-bahagi, sambil tu awak cuba perhatikan. Oh, bila kita perhati, kita nampak last 2277. So 196 sama dengan 2 darab 7 darab 2 darab 7. Okay, saya susun macam ni. Kenapa? Sebab saya nak tengok dia punya kumpulan yang sama. Apa dia? 2 darab 7, 2 darab 7. 2 darab 7 berapa? 4. Sorry. Ini kuasa 2 ni. Maafkan saya. Sorry. Okay. So sekarang ni 2 darab 7 darab 2 darab 7. So ataupun saya buat kat sini 2 darab 2 4 darab 7 darab 7. So adakah nombor yang sama dekat sini? Ada nombor yang sama? Adakah semua nombor sama? Tidak, right? So tidak, so awak kata bukan kuasa 3 sempurna. Okay, so kita tak ada nombor yang 3 kali dia berulang yang sama. Okay, so 196 bukan. Kat sini untuk 100 kita ada 125 sahaja. 196 bukan kuasa 3 sempurna. Okay, kat sini pun dia bagilah contoh-contoh kuasa 3 sempurna. 8 adalah 2 darab 2 darab 2.
27 adalah 3 darab 3 darab 3. 64 adalah 4 darab 4 darab 4. Okey, boleh faham kat sini? Boleh ikut? Boleh. Okey, good. Ini dalam buku Galus Nanti sama ada awak salin kat sini. Kalau tak sempat nanti saya akan snap. Saya akan bagi kat dalam grup. Okey. Alright, kuasa 3 macam kita belajar kuasa 2. Dia pecahan ke, dia perpuluhan ke, dia akan darab nombor tersebut 2 kali lagi. Okey. Ataupun totalnya kita darab adalah 3 kali. Okey, kalau 2/5, 2/5 darab 2/5 darab 2/5. Kalau pecahan, atas darab atas. Okey. Atas akan darab atas. Bawah darab bawah. Okey. Jangan awak darab sekali je, darab semua. Okey, 2 darab 2 darab 2 dapat 8. 5 darab 5 darab 5, 125. Okey. 4/3. Oh, sama jalan kerja, dapat 64/27. Negatif, saya ulang lagi macam tadi. Kalau negatif, awak letak negatif di atas. So, negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 dapat negatif 27. 4 darab 4 darab 4, 64. Negatif 7/6, sama je jalan kerja dia. Atas darab atas, bawah darab bawah. Nombor negatif mesti akan dapat jawapan negatif. Okey, boleh? Okay, kalau boleh kita tengok yang buku Galus awak. Muka surat 23 lagi, bahagian B. Okey, bahagian B dia suruh cari punca kuasa 3 bagi setiap yang berikut. Sama macam awak buat kuasa 2 hari tu. Okey, yang ni simple ataupun senang sebab dia dah bagi siap-siap. 7 darab 7 darab 7 sama dengan 3/4/3. Okey, cara untuk awak tulis punca kuasa 3 macam ni. Awak buat dia punya punca macam ni, letak 3 kecil kat atas dia. Buat macam ni, 3/4/3. Okey, mesti macam ni. So, apa dia nak buat? Sama macam yang kita buat sebelum ni. Okey. Okey, punca kuasa 3. Kalau awak perasan, punca kuasa 2 dia tak tulis 2. Kalau ikutkan, kena tulis 2 kan? Tapi tak, kita tak tulis 2 ni. Okey, kita buat apa? Kita biarkan kosong. Bila biar kosong macam ni, dia adalah punca kuasa 2. Okey. Berhati-hati Jangan terlupa letak kuasa 3 atau punca kuasa 3 kecil kat sini. Okey, punca kuasa 3 mesti ada 3 kecil. Punca kuasa 2 tak ada 2. Okey, dia kosong je. Dia ada simbol punca kuasa 2. Alright? Okey. 3/4/3, soalan dah bagi pun siap-siap. 7 darab 7 darab 7. So daripada 3/4/3 kita patah balik lah. Kita jadikan dia 7 darab 7 darab 7. Apa 7 darab 7 darab 7 ni? Apa dia? 7 kuasa 3. So, ingat balik macam yang kita buat kuasa 2. Ingat, kita ada punca kuasa 2. Kita ada kuasa 2. Kuasa 3. Punca kuasa 3. Kita buat apa kelas? Kita hapuskan. Hapuskan simbol punca kuasa 3. Hapuskan simbol kuasa 3. So, berapa jawapan kita? 3/4/3. No, bukan. Takkan 3/4/3 balik. Kita dah letak 7 kuasa 3. Kita ambil nombor dia je. Apa dia? 7. Okey, saya ulang ataupun saya tengok soalan nombor 2. Okey, you tengok saya buat. Dia bagi tahu 10 darab 10 darab 10 sama dengan 1000. Soalan sekarang tanya punca kuasa 3 bagi 1000. Okey, mesti ada sebab dia bagi 10 darab 10 darab 10. Kenapa? Sebab dia nak kita tahu tak 1000 ni apa? 1000 ni adalah 10 darab 10 darab 10. Kita patah balik je. Okey? Apa 10 darab 10 darab 10? Apa 10 darab 10 darab 10? 10 kuasa 3. Okey? Ingat balik ini. Kita ada kuasa 3, kita ada punca kuasa 3. Akan hapus. Macam yang kita buat punca kuasa 2, kita ada 4 kuasa 2. Nampak? Kita ada kuasa 2, kita ada 4 kuasa 2. Ataupun ada punca kuasa 2 kat luar. Apa jawapan kita? Ambil nombor dia sahaja 4.
Kalau 10 kuasa 3, dua adik ada punca kuasa 3. Jawapan dia berapa? 10. Oh, tak payah nak tekan lagi. Ataupun check. Cikgu tak pastilah macam mana nak buat ni. Check. Ini awak buat jalan kerja sendiri. Cuba check. Okay. Tengok awak punya ni. Okay. Mana nak tekan punca kuasa 3? Ini punca kuasa 2 betul? Okay. Punca kuasa 3 awak tekan shift. Tekan kat punca kuasa 2 ni. Awak akan dapat punca kuasa 3 kat atas kecil ni. Okay. Berapa tadi nilai kita? 1000. Nampak? Kita akan dapat 10. Okay. So tu cara dia. Punca kuasa 3 berapa tadi? Soalan kita tadi punca kuasa 3 343. Nampak? Dia takkan jadi 343. Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 7. Sebab 343 tadi 7 kuasa 3. So bila dapat 7 kuasa 3, luar ada punca kuasa 3, jawapan dia you ambil nombor di dalam itu sahaja iaitu 7. Okay. So kat sini 10. Okay. Alright. Ni dia suruh anggarkan. Ni tak payahlah. Saya rasa tak ni pun. Okay, sama je jalan kerja macam yang tadi. Okay, tengok nombor 5. Ni awak tak payah tengok lah. Okay, dalam buku galus, soalan nombor 5. Dia bagi nombor 6 lah, nombor 6. 5 kan nombor yang sama je. 5/9. Darab 5/9. Darab 5/9. Dia bagi, ni soalan beri soalan bagi tahu 5 darab 5/9 darab 5/9 darab 5/9 sama dengan 125/729. Berapakah punca kuasa 3 125/729? Macam mana buat? Sama jalan kerja macam ni. Ni sebenarnya apa ni? 5/9 darab 5/9 darab 5/9 sama dengan apa kelas? 5/9 kuasa 3. Dia didarab sebanyak 3 kali. Bila dia darab 3 kali je, dia kuasa 3 lah. Kalau dia darab 2 kali, dia kuasa 2. Kalau dia darab 10 kali, 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Berapa kali ni? Nak tulis 5 kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu je sebenarnya. Okay. Dia berulang berapa kali, itulah dia punya kuasa. Okay. Okay, saya pandang balik. Okay. Dia berulang berapa kali, itulah dia punya kuasa sebenarnya. Alright. So, ada punca kuasa 3 di luar, ada kuasa 3 di dalam. Jawapan kita berapa kelas? 5/9. Good. 5/9. Good. Tinggal jawapan macam tu. Dah. Siap. Boleh buat tak? Agak-agak. Boleh. Boleh Soalan 3, 4, 7, 8. Saya rasa awak boleh buat. Sebab soalan pun dah bagi siap-siap berapakah nilai dia, kuasa berapa tu. Okay. Now, soalan nak hitung kuasa 3 bagi setiap nombor yang berikut. Okay. Ini punca kuasa 3. Yang kita buat tadi lah. Nampak ni. Okay, dia dah bagi siap-siap. Punca kuasa 3, 8 adalah 2. Macam mana dapat 2? 8 ni adalah 2 darab 2 darab 2. Tu yang dapat 2. 27. 3 darab 3 darab 3. So, punca kuasa 3, 27 adalah 3. Punca kuasa 3, 64, 4. Okay. Punca kuasa 3, 125, 5. Sebenarnya dia patah balik daripada kuasa 3 ni. Nampak tak? Dia patah balik. Daripada 1, dia buat apa? Punca kuasa 3, 1, dia akan dapat nilai 1 balik. Dia akan dapat nilai yang asal kat sini. Punca kuasa 3 bagi 8, berapa? Dia akan dapat nilai yang asal balik, 2. Punca kuasa 3, 64, dia akan dapat nilai yang asal, 4. Punca kuasa 3, 343, dia akan dapat nilai asal dia iaitu 7. Itu je sebenarnya. Daripada kuasa 3, kita patah balik punca kuasa 3, kita dapat nilai yang asal balik. Okay. Alright. Macam ni semua kan. Okay. Hitung kuasa 3. Hitung kuasa 3 simple. Awak ada kalkulator, awak tekan je kalkulator. Jangan risau. Okay. Walaupun soalan kata jangan guna kalkulator. Tapi sebenarnya
Dia kata jangan guna kalkulator sebab dia nak awak tulis jalan kerja. Okey, contoh. Okey, Galus muka surat 24. Kita tengok soalan C tu. Bahagian C kita ada soalan nombor 2. Okey, 9 kuasa 3. Dia kata dia tak ada kata guna kalkulator, tapi kita tahu 9 kuasa 3 adalah 9 darab 9 darab 9. Betul? Soalan memang tak suruh guna kalkulator, tapi awak kenalah bijak. Okey, bijak macam mana? Awak tekan je kalkulator ni sebab apa? Sebab soalan nak tahu ataupun nak tengok awak punya apa? Nak tengok awak punya jalan kerja je sebenarnya. Dia tak ada pun kata awak tak boleh guna langsung kalkulator. Boleh je. Okay, so tekan je. 9 kuasa 3, 729. Awak tak payahlah buat 9 darab 9 darab 9 darab 9. Boleh. Tapi panjang sikit jalan kerja dia kan. So awak buat apa? 9, tekan shift, tekan X kuasa 3. You akan dapat 9 kuasa 3. Terus tekan sama dengan 729. Okay. So itu jawapan sini 729. Awak akan dapat 2 markah. 2 markah, 1 markah untuk jalan kerja, 1 markah untuk final answer. Simple. Okay. Kuasa 3 simple. Sama je, lebih kurang macam kuasa 2. Negatif 14 kuasa 3. Soalan sebenarnya nak awak tulis ni je sebenarnya. Okay. Kalau dia tak bagi tu, dia tak kata guna kalkulator, dia sebenarnya nak tahu awak tulis ni. Negatif 14 darab negatif 14 darab negatif 14. Berapa? Awak bijak lah. Bijak macam mana? Tekanlah kalkulator awak. Kan? Apa yang kita tulis, itu yang kita type. Itu yang kita tekan dekat kalkulator. So negatif 14 letak dalam kurungan kuasa 3 sama dengan negatif 2744. Nampak bijak tak? 2744. Awak mesti jadi bijak. Okay? Bijak ataupun pandai tak semestinya bijak. Tapi bijak awak akan jadi pandai. Automatik. Okay? Nombor pecahan ke nombor perpuluhan ke sama. Okay? Nombor 6 saya mewakili satu baris. Satu baris tu mewakili corak bentuk bentuk soalan yang sama. Okay. Nombor 7. Nombor pecahan sama sahaja. Okey, bagi tahu saya 1/4 kuasa 3 sama dengan berapa? Apa nak tulis kat sini? 1/4. Okey, darab. 1/4. Darab lagi. 1/4. 1/4. Jawapan? Kat sini pun ada dah ni. 1/64. Good. 1/64. 1 darab 1 darab 1, 1. 4 darab 4 darab 4. Kat sini pun ada 64. Tinggalkan jawapan macam tu. Dah. Senang kan? Kuasa 3, punca kuasa 3, simple. Awak dapat 1 markah untuk jawapan akhir, 1 markah untuk jalan kerja. Okey, boleh. Nombor perpuluhan pun sama, nombor negatif ataupun nombor yang bercampur pun sama. Okey, kalau nombor bercampur macam mana? Contoh kita ada nombor 14. Okey, masih muka surat yang sama, negatif 1, 2/5 kuasa 3. Macam mana nak buat? Tukarkan dululah. Tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. Negatif 7/5, right? Okey, tekan kalkulator untuk saya. Negatif 7/5 kuasa 3 sama dengan okey, yang ni terus tekan kalkulator dah. Awak jadi bijak macam saya ajar. Negatif 7/5 tutup kurungan shift kuasa 3 sama dengan, nampak dia dah bagi jawapan siap-siap dalam bentuk nombor bercampur. Okey, dia tak bagi dekat dalam tu dah, dia bagi terus dalam bentuk bercampur. So apa nak buat? Negatif 293/125. Atau awak nak tulis dalam bentuk pecahan macam ni. Negatif 343/125. Okey, kita tulis dulu.
Negatif 343 per 125 sama dengan, awak tahu tak nak tukar? Ni nak tukar kepada pecahan macam tadi. Nampak? Yang ni macam ni. Macam nak tukar pecahan tak wajar? Awak tekan shift, tekan kita punya pecahan. Nampak? Dia akan tukar kepada negatif 343 per 125. Atau saya nak tulis dalam nombor bercampur, dia akan jadi negatif 293 per 125. Okey, negatif 293 per 125. Sebab kalau awak tengok dia punya contoh tepi tu, dia tukar kepada bentuk nombor bercampur macam ni. Okey. Okey, saya rasa yang bawah tu tak ada masalah, lagi senang sebab dia terus suruh tekan kalkulator. So awak tekanlah kalkulator awak. Nombor 20, negatif 15.1 kuasa 3. Tekan kalkulator untuk saya. Yang ni awak dah tak payah buat jalan kerja macam ni dah. Sebab dia suruh terus tekan kalkulator. Berapa jawapan? Negatif 15.1 tutup kurungan kuasa 3. Tekan tak kalkulator? Negatif, kurungan negatif 15.1 kuasa 3. See? Negatif 3442.951. Negatif 3442.951. Okey, bagi je jawapan macam ni. Okey, kalau ada perpuluhan lah. Alright. Okey. Okey, ada masalah? Betul tak? 3442.951. Ada masalah? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, good. Kalau tak ada, kita sambung yang D. Okay. Muka surat 25. Bahagian D. Sama juga macam kita buat kuasa 2. Sekarang ni dia nak punca kuasa. Okay. Punca kuasa 3. 216. Okay. Awak kena bijak lah macam saya cakap tadi. Walaupun dia kata jangan guna kalkulator, tapi awak jadi bijak sikit. Apa dia? Awak cari dulu jawapan dia. Okey, apa jawapan untuk 216? Okey, shift punca kuasa 3 216. Sama dengan berapa? 21 pula. 21 ish punca kuasa 3. Ya Allah. 216. Okey, nampak tak? Gunakan awak punya kotak ajaib tu. Okay, awak punya kalkulator adalah kotak yang sangat ajaib. Awak tekan je. Walaupun awak tak tahu jawapan dia, tapi awak cuba cari jawapan dia dulu. So awak tahu jawapan dia 6. So macam mana nak tulis kat sini? Okay, macam mana nak tulis kat sini? Kita tahu jawapan dia 6. Awak mesti tulis jawapan dia 6 kat sini. Macam mana nak buat? Awak buat punca kuasa 3. 6 darab 6 darab 6. Ataupun 6 darab 6 darab 6 adalah 6 kuasa 3. Punca kuasa 3. 6. Siap? Nampak tak? Awak tak payah nak pening-pening kepala. Ibu apa 216? Alah dah lah tak boleh guna kalkulator ni. Jangan risau. Guna je kalkulator. Okey? Guna kalkulator untuk dapatkan jawapan awak mula-mula. So awak tahu dah siap-siap. Awak guna pensel. Okey, jawapan aku mesti 6 ni. Macam mana nak buat? Tulis je macam ni. Kita tahu dah 216 adalah 6 darab 6 darab 6. Ataupun kalau awak tak sure ataupun nak nak dapatkan kepastian, tekannya 6 kuasa 3. Betul tak 216? Betul lah. So kalau betul, terus buat macam ni. Okey? Pemeriksa bukan tahu pun. Awak dapat jawapan dulu, baru awak buat jalan kerja. Tak ada masalah, janji awak dapat jawapan yang betul. Okey? Contoh nombor 5. Saya ada punca kuasa 3 negatif 512. Apa pula 512 ni? Apakah dia punya jawapan ni? Cara dia apa? Macam kita buat tadi. Punca kuasa 3 negatif 512. Apa jawapan dia? Negatif 8. Dah tak ya susah-susah. Apa nak buat? Negatif 8 darab negatif 8 darab dengan negatif 8. Okey, mesti awak macam ni punca kuasa 3. Jangan hilangkan dia dulu. Okey. Buat je situ. Janji awak dapat jawapan dia negatif 8 je lagi. Nampak?
Jalan kerja belum siap, tiba-tiba dapat jawapan. Macam mana? Sebab awak guna kalkulator. Okey. Negatif 8 darab negatif 8 darab negatif 8. Negatif 8 kuasa 3. Punca kuasa 3 jangan lupa. Bila nak hilang ni semua? Bila awak jumpa punca kuasa 3 dan kuasa 3 dekat dalam atau luar, awak dapat nilai negatif 8. Saya bagi awak tips ataupun rahsia untuk dapat jawapan yang cepat dan tepat ataupun betul. Okey, jawapan tepat dan betul. Okey, alright. 0.001, alamak macam mana pula cikgu tak ajar pun 0.001 ni. Jangan risau kelas, guna kalkulator awak. Punca kuasa 3 0.001. Berapa jawapan kita kelas? 0.1. Okay, so kalau boleh tolong awak adakan kalkulator. Okay, kalau tak dapat 570, dapat 350 pun dah okey dah. Okay, 570 ni dah yang untuk SPM punya. Kalau macam awak form 1 sampai form 3, beli yang 350. Beli yang, janganlah beli yang cikai-cikai sangat sebab kita kalau boleh nak beli untuk guna sampai SPM. Okay, jaga elok-elok barang awak. Alright. Okay, punca kuasa 3 0.001. Jawapan dia 0.1. Nampak tak? Jadi bijak je. Ya Allah, jadi bijak senang je. Jadi bijak. 0.1 darab 0.1 darab 0.1 punca kuasa 3. Sebab kita tahu jawapan dia 0.1. Sebenarnya kita nak jalan kerja ni je. Soalan nak tengok awak pandai tak? Awak tahu tak buat jalan kerja ni? Ini je sebenarnya. Okey, trik dia tekan je kalkulator awak tu. Alright, boleh? Boleh kelas? Boleh. Good. Nombor, masih dalam muka surat 25, kita tengok nombor 11. Okey, nombor 11 kita ada punca kuasa 3, 8/125. Pun sama macam tadi. Apa nak buat? Punca kuasa 3 kan dia 8/125. Jawapan dia 2/5. Senang tak jawapan dia? So, tulis ni siap-siap. Apa dia? 2/5. Apa 2/5 ni? Tulislah jalan kerja awak kat sini. 2/5 darab 2/5 darab 2/5 sama dengan punca kuasa 3. 2/5 kuasa 3. Dapat jawapan? Siap. Best tak trik ni? Best tak rahsia ni? Siapa yang tak masuk kelas hari ni, dia memang rugi. Okay. Nombor 11 pecahan. Nombor 13, 14, 15, nombor apa tu? Nombor bercampur. Okey, kita tengok soalan nombor 15. Punca kuasa 3 negatif 1 91/125. Okey, sama je jalan kerja dia kalau awak nak tahu. Sama je. Awak ambil shift punca kuasa 3, shift punca kuasa 3 negatif 1. Okey, macam mana nak tekan ni? Per 91/125. Ini cara awak nak tekan nombor bercampur. Okey, nak tekan nombor bercampur macam ni. Negatif 1/91/125. Awak akan dapat jawapan, nampak? Negatif 1, 1/5. Ataupun kita boleh tulis shift pecahan negatif 6/5. Nampak? Negatif 6/5 darab negatif 6/5 darab negatif 6/5 punca kuasa 3. Apakah ni semua ni? Ini adalah negatif 6/5 kuasa 3. Apakah punca kuasa 3? Punca kuasa 3 hapus. Negatif 6/5 atau negatif 1/5. Awak tinggalkan jawapan macam ni boleh, awak tinggalkan jawapan macam ni pun boleh. Dua-dua adalah betul. Senang tak? Senang. Senang kan? Okey, yang bawah sekali 16, 17, 18 dia suruh guna kalkulator. Okey, guna kalkulator dan berikan 3 tempat perpuluhan. Okey, soalan nombor 17 saya buat satu soalan, yang lain nanti awak try buat. Soalan dia
punca kuasa 3, 1, 2, 3. Okey, dia suruh guna kalkulator dan dia nak 3 tempat perpuluhan. Okey, kalau you tengok sini, punca kuasa 3 guna kalkulator awak. 1, 2, 3. Okey, 4.973189. Okey, katalah saya ambil 4.93718. 973. Okey. Dapat soalan, dapat jawapan macam ni. Apa yang nak buat? Okey, tengok. Ni jawapannya kan. Okey, so kita nak 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Okey. Dah 3 kat situ, kita buat line. Okey, line dia kenapa kita tak nak yang belakang? Tapi sebelum kita buang yang belakang, kita tengok nombor sebelum dia. Nombor sebelum dia nombor 1. Ada perlu tambah apa-apa kat sini? Perlu tambah apa-apa? Okay, good. Tak perlu sebab dia kurang daripada 5. So jawapan kita berapa? 4.973. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, good. So 3 tempat perpuluhan macam ni. Tolong letak satu line lepas awak buat macam ni. 1, 2, 3 terus letak line. Dah letak line, tengok nombor selepas dia. Oh, 1. Oh, tak payah tambah apa-apa. Kalau lebih daripada 5, mesti tambah 1. Okay? Okay, boleh? Yang tu nanti, okay, yang tu nanti awak siapkan. Mana yang kita tak bincang, awak siapkan. Okay. Alright. Untuk muka surat 26. Okay, yang ni dia dah gabung semualah. Okay, apa ni? Muka surat 26 bahagian E. Okay, bahagian E dia dah gabung semua. Dia ada operasi tambah, operasi tolak, darab bahagi dan juga kuasa 2, kuasa 3. Okay, jumpa soalan macam ni, ingatlah kita punya kuda baca tu. Yang pertama, tengok kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan, saya tekan kurungan. Darab dan bahagi. Tengok darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Kalau ada darab dan bahagi. Campur ataupun tambah dengan tolak pun sama. Tengok ada tak. Kalau ada tambah dan tolak sahaja, ikut dari kiri ke kanan. Kalau ada darab, ada tambah, mesti ikut ni. Buat darab dulu, baru tambah. Buat bahagi dulu, baru tolak. Kalau darab dan bahagi sahaja, ikut dari kiri ke kanan. Okey, kita tengok 1, 2 atau 3 soalan. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2, punca kuasa 2, 289. Tolak 5 kuasa 3. Jangan risau, awak ada awak punya kotak ajaib. Ingat, kuasa 2. Bila tak ada apa-apa tanda, okay, tengok sini, bila tak ada apa-apa tanda kat sini, dia adalah kuasa 2. Sorry, punca kuasa 2. So, punca kuasa 2, you tekan ni je lah terus. Punca kuasa 2, 289. Sama dengan 17. Okay, guna je kalkulator awak. Janji ada jalan kerja. Soalan nak jalan kerja sebenarnya. Tolak 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 adalah 125. Dan ditolak je lah. 125. Okey, 17 tolak 125. Gunalah awak punya kalkulator. Susah pula nak buka ke sana kan. Okey, 17 tolak 17 tolak 125 sama dengan negatif 108. Itu caranya. Nampak tak? Okey, ini okey. Ini simple. Awak tekan kalkulator, terus. Okey, atau kalau boleh ada jalan kerja lah, soalan nak jalan kerja. Kalau yang dalam kurungan terus, okey, dia bagi siap-siap. Dalam kurungan, okey, nombor 4 kurungan 1 tambah punca kuasa 3 27/64. Tutup kurungan kuasa 2. Apa nak buat kat sini? Buat yang di dalam kurungan dahulu. Sebelum buat dalam kurungan, inilah kena tahu. Apa ni? 1 tambah punca kuasa 3 27/64. So, carilah apakah 27/64.
Punca kuasa 3, 27 per 64. 3 per 4. Okey, sini 3 per 4. 1 masih 1 kat sini. Kuasa 2 masih kuasa 2. Kita baru selesaikan yang ni dulu. Okey, buat 1 per 1. Saya buat yang ni dahulu. Dah selesaikan yang ni, tambah. Okey, 1 tambah 3 per 4. Sama dengan berapa? 4 tambah 3, 7. 7 per 4 kuasa 2. Nampak? Kita tak selesaikan kuasa 2 dulu. Kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, 1 tambah 3 per 4, 7 per 4. So, 7 per 4 kuasa 2 adalah 7 darab 7, 49. 4 darab 4, 16. Okey, sama ada awak nak congak boleh. Untuk kuasa 2 senang sikit awak congak. Kuasa 3, gunalah kalkulator awak. Okey, dia akan jawapan macam ni. Senangkah, susahkah? Senang ke susah, awak buat 1 per 1. Jangan gelabah ataupun jangan gelojoh. Tenang-tenang buat 1 per 1. Okey, boleh? Okey, nombor 7. Okey, kita buat nombor 7. Okey, saya buat surat sebelah lah. Nombor 7. Punca kuasa 3, 64. Tambah negatif 0.2 kuasa 3 bahagi punca kuasa 2 0.16. Okey, mana nak buat dulu kelas? Tambah atau bahagi? Bagi. Good. Nampak? Okey, ambil awak punya pensel, awak buatkan, awak kurungkan dia. So maksudnya saya tahu awak nak buat yang dia dulu. Okey, yang depan. Bila yang depan awak tak buat apa-apa, awak jangan tinggalkan dia. Tiba-tiba awak nanti kan tinggal jawapan kat sini je. Kan bawah tiba-tiba ada balik. Tak nak. Cara dia matematik mesti berstruktur ataupun berperingkat. Ada dia punya step by step dia. Jangan tinggalkan step dia. Walaupun awak tak buat apa-apa dengan dia, tinggalkan jawapan dia macam tu. Ataupun biarkan dia kat situ dulu. Tambah. Okey, yang ni kita buat dulu. Yang ni nak senang, terus tekan kalkulator. Okey. Apa tekan kalkulator? Ingat, apa yang kita tekan, yang kita tulis, kita tekan kalkulator tu. Apa dia? Tutup kurungan, buka kurungan, negatif 0.2 tutup kurungan kuasa 3. Ini kuasa 3 kita bahagi punca kuasa 2 0.16 tutup kurungan. Awak dia kata syntax error. Kurungan negatif 0.2 kuasa 3. Kuasa 3 bahagi punca kuasa 2 0.16. Okey, dapat negatif 0.02. Okey, negatif. Okey, ataupun awak nak tekan satu-satu pun boleh. Nak tekan macam ni terus pun boleh. Okey, punca kuasa 3 64 berapa? Punca kuasa 3 64 adalah sama dengan 4. Tambah jumpa tolak. Positif jumpa negatif. Negatif. Good. Negatif 0.02. Then you tolak sahajalah. 4 tolak 0.02. 3.98. Dah, tinggal jawapan macam tu. Okey, ini jawapan kita. Okey tak okey? Oh. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Atau nak buat nombor 9 dengan 10? Nombor 9 atau nombor 10? Nak buat yang bawah tu? Nak bincang yang mana? Nak bincang nombor 9 atau nombor 10? Saya bincang nombor. Adalah dalam ni 16, 15. Bincang nombor apa kelas?
Nombor 10 lah Nombor 9 nanti awak buat. Kita buat bincang nombor 10. Okey, kita ada punca kuasa 3 negatif 64 tambah 6 kuasa 2 darab punca kuasa 2 0.36. Okey, dapat soalan macam ni. Buat satu-satu lah. Okey, yang ni kita tahu. Punca kuasa 3 64 4. Kalau negatif 4 lah. Okey, saya tengok kat soalan yang kita dah buat tadi. Okey, tak payahlah kita tekan-tekan kereta. Kalau sini positif, dia positif lah. Kalau kita punya ni negatif, jawapan dia negatif. So negatif 4 tambah 6. Okey, ni masih dalam kurungan kuasa 2. Darab yang belakang. Boleh tak kita tekan kalkulator terus? 0.36. Punca kuasa 2 bagi 0.36. Apa yang 9 tu? Izzah An-Nani. 0.36. Mana aku sebut macam tadi? Okey. Punca kuasa 2 0.36. 0.6. Okay, nampak? So saya sambil saya buat ini, saya terus selesaikan yang belakang dah. 0.6. Okey, yang ni masih lagi dalam kurungan, selesaikan dalam kurungan. Negatif 6 tambah 4, negatif 4 tambah 6 sama dengan 2 kuasa 2 darab 0.6. 2 kuasa 2, 4 darab 0.6, saya akan dapat 2.4. Betul tak? Kita cek lah. 4 darab 0.6, 2.4. See? Okay, kini kita ada yang kita boleh congak, kita congak teruslah. Tak semestinya kita semua benda kita nak tekan kalkulator. Okay, dapat 2.4. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita dah settle bab 3. Iaitu kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3 dan seterusnya. Okey. Untuk buku teks saya hold dululah soalan dekat buku teks sebab kita dah buat dalam buku galus. Okey, bila dah ada dalam buku galus dah settle dah. Dah senang. Okey. Ini nanti mungkin masa ulang kaji kita boleh buat dalam soalan dalam buku teks. Okey. Boleh? Boleh. Good. Alright, good. Okay, kalau boleh nanti saya bagi kat dalam grup yang kita dah bincang tadi. Okay, yang kita dah bincang saya akan bagi dalam grup dan awak buat homework muka surat 23, 24, 25, 26. Nanti awak dah siap, nanti saya nak awak hantar dalam Google Classroom ataupun Google Classroom lah senang. Okay, hantar dalam Google Classroom ataupun saya akan bagi jawapan nanti kemudian bila awak dah buat tanda jawapan dia dan kita bincang mana yang salah. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. So homework muka surat 23 hingga 26. Okay, alright. Kejap lagi saya bagi kat dalam group. Okay, ada soalan lain nak tanya? Tak ada. Okay, thank you. Okay, good. Thank you semua yang hadir. Saya dah ambil kehadiran. Okay, kita jumpa minggu depan. Alright, thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Bye.